Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dapat kita sama-sama berada dan berkumpul dalam majlis ilmu yang mulia pada pagi ini. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan membuka kupasan yang baru daripada satu risalah yang ringkas, risalah yang terkini jugalah. Walaupun risalah ni telah ditulis pada tahun 2019, tapi banyak lagi manfaat yang kita boleh ambil walaupun dah hampir 2 tahun. Iaitu risalah yang bertajuk Al-Mujazu fil A'mal allati ya'taqidu an-nasu annaha minas sunnah. Ringkasan amalan-amalan yang dianggap sunnah dalam masyarakat, khususnya masyarakat Melayu kita. Jadi buku ni yang dah lama lah. Yang ditulis oleh Ustaz Ahmad Sabiq Abdul Rahman, mutakharrij, keluaran daripada Universiti Muhammad bin Saud, kalau saya tak silap, Universiti Muhammad bin Saud, Riyadh, Arab Saudi. Dan dalam buku ni dia tekankan beberapa amalan yang disangka sunnah tapi ia bukan sunnah. Ada berapa? Ada 37 amalan yang diletakkan. Buku sebelum ni, risalah sebelum ni, 40 amalan mudah menurut sunnah. Amalan-amalan yang menurut sunnah. Yang ni amalan yang disangka sunnah dan dia sebut kritikan para ulama ataupun apa yang disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu tentang amalan tu. Kalau ada lah. Kalau tak ada, dia akan bawakan kritikan daripada cendekiawan Islam yang moden. Jadi saya tak nak baca kata apa mukaddimah dia ataupun kata pengantar dia yang agak panjang. Walaupun kata pengantar dia tu banyak jugalah perkara-perkara penting yang disebut, iaitu berkenaan dengan asas melaksanakan satu amalan dan juga ibadah-ibadah yang tersasar daripada syarak ni, dia letakkan beberapa tanda-tandanya. Selain pada tu, dia juga sebut dalam mukaddimah dia ni, iaitu berkenaan dengan perbahasan amalan-amalan yang dianggap sunnah ini. Ia bukan hanya berkisar pada khilaf ataupun tidak sunnah sahaja, tapi ia perlukan pendetailan. Ya, perlukan pendetailan. Cuma amalan-amalan ini yang ada dalam buku ni, 37 amalan ni, kalau nak baca di perlis ni okey rasanya. Baca kat negeri lain dia ada something sikit sebab dia ada beberapa amalan yang agak sensitif. Cuma kita sebut sebab ada orang dia kata benda ni dah selesai, tapi dah selesai, kita tanya dia macam mana diselesaikan, dia tak boleh jawab pun. Jadi nak kena tahu macam mana diselesaikan oleh para ulama terhadap amalan tu. Ramai orang duk sebut, amalan ni dah selesai, tak perlu bincang. Tapi sejauh manakah penyelesaian yang difahami oleh sebahagian orang? Jadi dalam risalah ni dia sebut tentang penyelesaiannya. Dan macam mana nak faham satu benda tu. Adakah sekadar kita tahu benda ni masyarakat buat tapi sunnah tak beritahu, kita kena ambil cara belapang dada ataupun play safe? Adakah itu cara yang betul dalam berinteraksi dengan amalan-amalan yang disangka sunnah ni? Apa pendirian yang perlu diambil sekiranya berlaku pertembungan satu benda yang kebanyakan orang buat
tapi benda tu tidak diterangkan dalam syariat. Okay. Jadi itu antara benda yang kita boleh tengok dalam buku ni, dalam risalah ni. Dan risalah ni bukanlah nak condemn amalan, tapi dia nak beritahu tentang satu-satu benda tu perlu pendetilan. Okay. Jadi antara perbahasan yang awal ataupun amalan yang pertama yang diletakkan oleh penulis hafizahullah taala ialah tajuknya menyapu mata ketika azan mampu merawat rabun. Ini kita biasa dengar. Okay. Kita tengok apa yang disebut kat sini. Antara petua sebahagian masyarakat untuk mencerahkan mata ketika muazzin melaungkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka yang mendengar azan tersebut dianjur mencium ibu jari dan telunjuk, kemudian disapu ke kedua matanya. Kebanyakan ataupun sebahagian orang duk buat. Okay. Maknanya bila mana sampai dekat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia pun cium ibu jari dia, jari telunjuk dia, dia sapu dekat matanya. Dia timbulkan persoalan, bagaimana boleh timbul petua sebegini dalam masyarakat? Adakah ia benar petua daripada orang tua atau ada sandarannya daripada agama? Bahkan saya sendiri pernah didatangi oleh seorang pakcik yang tua di sebuah masjid. Pakcik tu memang tua dah pun. Sebut pakcik ni umumnya dah tua. Dia tak perlu sebut pakcik yang dah tua. Sebab pakcik ni memang dah tua kebanyakannya. Okay. Yang telah datang dan menawarkan kepada saya hendak mengajarkan petua ini. Maknanya penulis sendiri ada satu orang nak beritahu dekat dia satu amalan. Itu amalan ni. Dan saya mengambil pendekatan melayankan sahaja. Maknanya dia dengar. Kerana beliau begitu bersungguh ingin mengajarnya dan sukar untuk dipotong percakapannya. Kebiasaanlah orang dah berumur lagu tu lah. Okay. Terdapat satu riwayat berkaitan dengan hal ini. Jadi dia jumpa satu riwayat. Dinukilkan daripada Abu Bakar As-Siddiq. Dikatakan amalan ni datang ataupun bersambung dengan Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi sayangnya amalan ini tidak sahih seperti mana yang disebutkan oleh Al-Hafiz As-Sakhawi. Al-Hafiz As-Sakhawi ni siapa? Murid kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia ada tulis satu kitab yang terkenal. Kitab dia tu pun lebih kurang macam ringkasan buku kita ni, iaitu benda-benda yang dianggap betul tapi tak betul. Tebal lah kitab dia tu. Nama kitab dia Maqasidul Hasanah. Maqasidul Hasanah ialah kitab yang dituliskan oleh Al-Hafiz As-Sakhawi, anak murid kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau kita tengok kitab ni, nama dia Maqasid Al-Hasanah fima ya'taqidu biha sunnah. Benda-benda yang disangka baik tetapi ianya tidak ada dalam sunnah. Itu yang ditulis oleh Al-Hafiz As-Sakhawi. Okay. Kata Al-Hafiz As-Sakhawi yang wafat pada tahun 902 Hijrah. Dia kata, "Zakarahu ad-Dailami fil Firdaus min hadis Abi Bakr as-Siddiq annahu lamma sami'a qaul al-muadzin ashhadu an la ilaha ashhadu anna Muhammadar Rasulullah qala hadha wa qabbala batina al-ummalatain as-sabbabatain wa masaha 'ainayhi faqala sallallahu alaihi wasallam man fa'ala mithla ma fa'ala khalili faqad hallat alaihi syafa'ati wa hadha hadithun la yasih." Kata Al-Hafiz As-Sakhawi, dia kata Ad-Dailami ni tokoh hadis. Dia ada tulis dia ada satu kitab nama dia Musnad Ad-Dailami. Ad-Dailami telah menyebutkan di dalam kitabnya yang bernama Al-Firdaus daripada Abu Bakar As-Siddiq bahawa apabila beliau mendengar muazzin melaungkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, beliau akan mengucapkannya juga. Dia kata dalam kitab Al-Firdaus karangan Al-Imam Ad-Dailami, dia kata Abu Bakar bila mana dengar muazzin sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia pun akan balas sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan selepas pada tu dia mencium ruas atas jari telunjuk, kemudian disapu ke kedua belah mata. Maksudnya dicium di atas ruas jari telunjuk ni dan disapukan di kedua belah mata. Sabda Nabi. Maknanya dia kata Abu Bakar buat benda tu sebab ada sabda Nabi. Kata dia,
Sesiapa yang melakukan seperti yang telah dilakukan kekasihku, yakni Abu Bakar. Maknanya satu hari Nabi pernah tengok Abu Bakar buat macam ni, dan Nabi pun respon pada amalan tu. Nabi kata, halat syafaati, maka dia akan mendapat syafaatku, dan ianya tidak sahih. Hadis tu dinilai sebagai tidak sahih, dan ada sebahagian kata hadis tu tidak jelas sanadnya. Cuma dalam hadis ni, hadis yang disangka sahih ni, dia tak kata pun ubat pada rabun. Yang orang tua kita duk buat sebahagian ni, dia kata ubat pada rabun. Yang dalam hadis ni kata siapa buat lagu tu dapat syafaat Nabi. Kita tengok lagi apa lagi yang disebutkan oleh tokoh-tokoh yang lain. Al-Allamah Asy-Syaukani. Asy-Syaukani dia ada sebut dalam kitab dia Fawaid Al-Majmu'ah fil Ahadith Al-Mawdu'ah. Asy-Syaukani ni tokoh hebat di Yaman yang tulis kitab Nailul Awtar. Wafat tahun 1250 Hijrah. Al-Allamah Asy-Syaukani menilainya sebagai tidak sahih. Bahkan Al-Allamah Al-Muallimi Al-Yamani. Al-Allamah Al-Muallimi Al-Yamani ni antara tokoh yang hebat. Dia ada himpunan kitab-kitab dia. Saya ada beli himpunan kitab tu. Kalau orang-orang yang belajar di Arab Saudi, dia dapat free kitab tu banyak jilid. Tapi saya beli dah kena banjir. Tak ada ah, kira tak ada ah. Hancur biar kitab tu. Payahlah nak cari kitab tu. Harga dia pun, kalau nisbah bagi harga sana, dalam 700-800. Kalau sampai Malaysia ni boleh beli 1000 ataupun 2000 lah. Okay. Cuma situ ialah Athar Al-Muallimi Al-Yamani. Tokoh hebat di Yaman. Al-Muallim, orang panggil dia Al-Muallim. Okay. Dia kata, Al-Muallimi Al-Yamani kata ketika memberi komentar tentang penilaian Asy-Syaukani, beliau berkata, wa kalimatu la yasih, perkataan tidak sahih, innama tuqalu fima lahu quwwah. Bila mana disebutkan pada satu hadis, maknanya hadis itu masih lagi ada kekuatan padanya. Fa amma hadzal hadis, adapun hadis ini, iaitu hadis cium ruas jari telunjuk lepas tu sapu ke mata untuk dapat syafaat, fa amma hadza fala yartabu alimun bis sunnati fi butlanihi. Tetapi hadis ini tidak ada keraguan bagi orang yang alim dengan sunnah tentang kebatilannya. Maknanya hadis ini batil. Daripada penilaian para ulama berkaitan riwayat yang menyebut tentang hal ini, dapatlah disimpulkan bahawasanya ianya tidak sahih dan ianya batil. Dan tidak boleh disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih lagi apabila menetapkan fadilat tertentu pada perbuatan ini. Justru amalan sebahagian masyarakat yang menjadikannya petua untuk cerah mata, wallahu a'lam, ianya perlu diteliti semula. Maknanya nak jadikan benda ni petua cerah mata, kena tengok balik. Maknanya dia tidak ada sandaran. Kita dah sebut sandaran dia macam mana. Okay. Jadi apa yang dilakukan oleh sebahagian orang ni, ia lebih kepada petua. Petua yang tergantung betul ataupun tidak. Okay. Tapi bila mana sebut petua ni, orang akan berharap dia mujarab. Jarang orang dia buat satu benda yang telah disebut sebagai petua, melainkan dia buat dan dalam keadaan mengharap. Dia tak akan orang tu buat saja-saja je. Dia mengharap. Apa semalam saya dah ada jawab dah. Tapi nak sebut sikit lagi begini. Okay. Ada satu orang ustaz, dia cerita ada doa boleh baca waktu nak mengairi ikan. Doa ni kalau baca, dia tak katalah dapat ikan besar ataupun tidak. Okay. Dia ustaz tu tengah buat live. Tiba-tiba ada satu soalan masuk. Ada tak doa untuk memancing ikan? Cara dia respon tu nampak macam tak senang dengan soalan tu. Dia kata ada juga orang tanya soalan ni. Okay. Lepas tu dia kata ada. Tapi dia macam nak beritahu dia ada lah benda tu. Okay. Dia kata baca ayat 17 surah Al-Anfal, ayat yang berbunyi wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Ayat tu cerita tentang peristiwa keadaan para sahabat perang ketika waktu perang Badar. Ayat tu. Okay. Tapi ayat tu maksud dia, janganlah dan sesungguhnya apabila kamu melempar, yang melempar itu ialah Allah Ta'ala. Wa ma ramaita, tidaklah kamu melempar, idh ramaita, ketika mana kamu sedang melempar, walakinnallaha rama, akan tetapi Allah Ta'ala lah yang sedang melempar. Ar-rama situ ataupun ar-ramyu situ maksudnya melempar tombak ataupun lembing kepada musuh. Bila mana sebut ar-ramyu ni, maksudnya ialah lembing ataupun
benda-benda yang berkait dengan senjata peperangan. Sebab tu ada satu ayat dalam surah tersebut, Allah Ta'ala kata, wa'iddu mastata'tum min quwwatin. Hendaklah kamu sediakan kekuatan untuk perang. Wa min ribatil khayli, daripada ikatan kuda yang mantap. Nabi pun kata, ala innal quwwatar rami. Ketahuilah kekuatan di sini ialah melempar musuh dengan lembing. Okay. Jadi ayat tu berkaitan dengan lempar musuh dengan lembing, bukan lempar joran dalam kolam ikan ataupun dalam sungai. Tak ada kena-mengena. Walaupun perbuatan ngai ikan tu adalah lempar dia. Okay. Cuma saya rasa duk buat lagu tu sebab dia ambil lempar tu, lempar dalam kolam apa semua. Okay. Tapi ini benda yang boleh menyebabkan orang yang bertanya, dia mengharap. Orang yang minta doa untuk mancing tu, dia nak supaya dia dapat ikan banyak. Kalau tak dapat ikan banyak pun dapat seekor tapi besar. Dia nak yang tu. Sebab tu dia minta dengan ustaz tu kalau ada doa. Dia tak ada, kalau orang tu berdoa dalam hati tak apa, saja-saja je mengai ni. Tak dapat pun tak apa, tapi baca kau. Tak. Dia perlukan benda tu. Dia nakkan, maknanya dia mengharap benda tu. Okay. Pertama, doa tu tak kena mengena, dan itu bukan doa, itu arahan Tuhan. Kalau kita baca Quran, itu bukan ayat doa Nabi ke, doa para sahabat ke, bukan. Itu ialah berkenaan dengan Tuhan kata, antara kebesaran pertolongan yang berlaku dalam perang Badar ni, Allah Ta'ala turunkan malaikat. Allah Ta'ala turunkan beribu-ribu malaikat untuk tolong para sahabat. Dan antara bentuk pertolongannya ialah setiap satu lemparan itu hakikatnya patut kena seorang. Maknanya bila mana dia lempar lembing tu patut mati seorang. Tapi sebahagian sahabat melalui riwayat Ibnu Katsir, kami melihat bila mana kami melontar tombak yang jatuhnya 10. Maknanya 9 lagi itu pertolongan malaikat. Itu ayat tu. Sebab tu Allah Ta'ala kata, walakinnallaha harama. Yang melontar tombak itu ialah Allah dengan kuasanya. Tapi mari satu orang dia boleh bagi amalan tu untuk mengaikan. Tuan-tuan kena try dulu. Kok mana-mana longkang parit jumpa ni, kalau dapat ikan besar ke, mengair dalam sungai dapat ikan laut ke, mana tahu, kena doa tu. Okay. Cuma nak beritahu ini benda petua yang tak jelas. Petua yang tak jelas. Ayat tu tak ada kena mengena. Yang pasti nak mengair kena ada joran elok, kena ada umpan. Letak-letak tak ada umpan, bacalah sampai berpeluh di situ, dia tak akan naik. Okay. Cuma nak sebut pada kita, ini benda-benda yang mudah lah. Untuk sebahagian orang dia nampak Quran ni hanya pada benda-benda seperti itu saja. Okay. Jika ditelusuri kisah hidup para ulama, sebahagian mereka adalah buta matanya. Seperti Imam Asy-Syatibi, iaitu pakar ilmu qiraat. Hidupnya diabdikan hanya untuk belajar dan mengajar Al-Quran, tetapi tetap buta matanya. Jadi penulis dia kata, kalaulah amalan tu ada, para ulama lah yang paling cerah mata. Tapi kalau kita tengok Asy-Syatibi, tokoh dalam qiraat, yang tulis matan Hirzul Amani wa Wajhut Tahani, matan ilmu qiraat. Qiraat 7 ke qiraat 12 saya tak pasti. Okay. Rasanya qiraat 7, matan Ad-Durrah tu qiraat 12. Okay. Selain pada tu tokoh hadis A'mash. Orang panggil dia A'mash. A'mash tu maksudnya yang rabun. Bahkan ada sebahagian sahabat bila mana usia dia tua, mereka pun rabun. Yang tu bukan kata amalan ni, dia dah mendengar azan daripada orang yang Nabi lantik, dengar daripada Bilal apa semua. Yang pastinya ada sebahagian mereka rabun dan ada sebahagian mereka buta juga matanya. Tidak ada petua sehingga boleh menjadikan matanya celik, walaupun mereka ni duk sibuk dengan ilmu-ilmu. Kalau betul benda tu boleh jadi, mereka lah yang paling cerah mata. Tak dinafikan ada sebahagian orang bila mana dia baca ayat tertentu, Allah Ta'ala beri kesembuhan padanya. Tak dinafikan. Okay. Tapi pengkhususan amalan ini ialah pengkhususan yang tak jelas. Tapi saya tengok kurang dah orang duk buat ni. Cuma kalau kawasan orang-orang yang berumur sangat, mereka masih lagi duk buat lah benda-benda seperti ni. Ada orang yang dia suka buat. Okay. Bagaimana pula dengan Al-Imamul Bukhari, yang dikatakan menulis karya At-Tarikh Al-Kabir hanya dengan diterangi cahaya bulan yang begitu cerah matanya, tetapi tidak pula ada petua yang dinukilkan daripadanya.
Wallahu a'lam. Jadi nak sebut pada kita benda ni tidak jelas. Jika hendak mata cerah dan segar, lakukan penjagaan mata sebagaimana saranan pakar kesihatan. Di samping berdoa memohon kesihatan daripada Allah, termasuk menjaga pandangan mata daripada perkara-perkara yang ditegah agama. Jadi yang disebut sini, kalau nak mata cerah, pergilah berubat dengan doktor mata. Bukan dengar azan, kalut duduk dalam kereta pun sampai lepas steering. Dengan sebab nak kucuk tu. Tak ada benda tu tak ada. Dia kadang-kadang orang buat dia jadi. Syaitan dia akan bagi kita syok kali pertama, kedua, ketiga tu. Masuk kali keempat tak jadi, kita pun jadi macam tak guna punya azan. Kita marah orang azan tak? Mungkin dia azan tak ikhlas kot, tak apa jadi. Dia bubuh orang tu pula. Cuma benda tu tak jelas. Benda seperti itu tak jelas. Tidak ada. Azan ni fungsi dia kita jawab. Kita doa untuk dapatkan keberkatan, kemustajaban doa. Kalau nak berdoa lepas pada azan untuk mata cerah tak apa. Tapi mengkhususkan pada asyhadu anna Muhammad Rasulullah kucuk, maka benda tu tidak ada. Kemudian amalan yang kedua yang disebutkan oleh penulis hafizahullah taala sini ialah ucapan ketika mendengar lafaz qad qamatis salah, iaitu ketika mana iqamah. Antara kebiasaan yang diajar sedari sekolah rendah lagi, apabila Bilal melaungkan iqamah dan sampai kepada lafaz qad qamatis salah, ucapan yang diajar kepada kita untuk membalasnya ialah aqamahallahu wa adamaha. Bila mana dengar Bilal dia qamat sampai dekat qad qamatis salah, kita pun dululah ilmu yang kita selalu dengar ni, kita kena jawab aqamahallahu wa adamaha. Lafaz ini dianjurkan bacaannya oleh sebahagian mazhab. Yang nak kena tengok dulu. Antaranya mazhab Syafi'i, dalam kitab-kitab fiqh memang sebut lagu tu. Bila mana dengar iqamah sampai dekat qad qamatis salah, sebut aqamahallahu wa adamaha. Boleh jadi kerana itu bacaan ini menjadi kebiasaan dalam masyarakat kita. Sebab memang kebiasaan orang Melayu ni dia menjurus minat dia tu ataupun perbahasan agama ni lebih pada fiqh. Jadi kajian terhadap kitab fiqh tu lebih banyak berbanding kajian pada kitab hadis. Apakah dalil yang dijadikan sandaran dalam menetapkan anjuran ini? Terdapat riwayat hadis yang dijadikan hujah kepada kebiasaan amalan ini. Hadis tersebut ialah qala haddatsana Sulaiman bin Dawud al-Ataki wa bihi qala haddatsana Muhammad bin Thabit qala haddatsani rajulun min ahli Syam an Syahr bin Hawshab an Abi Umamah أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها. Daripada Abu Umamah atau daripada sebahagian sahabat Nabi, sesungguhnya Bilal bangun untuk melaungkan iqamah. Apabila sampai kepada perkataan qad qamatis salah, Rasulullah pun mengucapkan aqamaha Allah wa adamaha. Jadi itu hadis yang dijadikan sandaran. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab beliau Sunan Abu Dawud, juga Al-Baihaqi dalam kitabnya Sunan Al-Kubra, dan juga Ibnu Sunni dalam Amalul Yaumi wal Lailah. Kesemuanya melalui jalan periwayatan yang sama. Dalam jalur sanad hadis ini terdapat beberapa perawi yang dikritik oleh para ulama, iaitu Muhammad bin Thabit bin Abdi Al-Basri. Juga terdapat seorang perawi yang mubham, yakni tak diketahui siapakah individu tersebut. Mubham ni maksudnya tak jelas siapa dia. Hanya dinyatakan dalam rangkaian sanad itu rajulun min ahli Syam, ataupun lelaki daripada Syam. Maknanya dalam sanad tu ada satu orang perawi yang bawa hadis ni, tak disebut namanya tapi sebut rajulun min ahli Syam, satu orang lelaki pada Syam. Siapa lelaki itu tak dapat dikesan. Ini apa yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Justru wallahu a'lam, apa yang lebih mendekati sunnah ialah dikekalkan hukum asal dalam isu ini, iaitu dijawab azan dan iqamah sebagaimana lafaz Bilal, kecuali lafaz hayy ala ataupun hayy alatain. Hayy ala ataupun hayy alatain ialah hayy ala salah ataupun hayy ala falah, dua-dua tu. Sabda Nabi, idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqul muadzin. Nabi kata dalam hadis riwayat Bukhari, bila mana kamu mendengar seruan azan, sebutlah seperti mana yang telah disebut oleh muazzin. Jawapan dia, dikekalkan hukum asal,
melainkan terdapat dalil yang sahih yang mengkhususkan lafaz tersebut. Namun begitu wallahu a'lam, ucapan tersebut tidaklah diingkari mereka yang mengucapkannya sebagai salah satu, sebagaimana dalam salah satu fatwa Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau berkata, faman qalaha la yunkaru alaihi wa man tarakaha la yunkaru alaihi. Mereka yang mengucapkannya tidak diingkari dan mereka yang tidak mengucapkannya juga tidak diingkari. Jadi perbahasan dia, amalan yang kedua ni, dengar Bilal qamat, qad qamatis salah, qad qamatis salah, kita pun sebut aqamahallahu wa adamaha. Pertama, hadis tu kita kena tahu, hadis tu dari segi sanadnya kebanyakan para ulama sebut dhaif. Sebab ada perawi-perawi yang bermasalah dan ada perawi yang mubham, tak tahu siapa. Okay. Cuma dalam kitab-kitab fiqh, hadis ini digunakan untuk menganjurkan bacaan ketika mana nak jawab iqamah. Terutamanya kitab-kitab fiqh dalam mazhab Syafi'i. Okay. Dan kalau kita tengok dan dah kita jelas tadi, berdasarkan hadis riwayat Bukhari, Nabi kata idza sami'tumun nida' faqulu misla ma yaqulul muadzin. Bila mana dengar azan, sebutlah, jawablah seperti mana yang telah disebut oleh muadzin tu. Maknanya sama sahaja. Kecuali hay'alatain, kita kena sebut la haula wala quwwata illa billah. Okay. Dan dia bawakan di sini satu fatwa daripada Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, salah seorang ulama daripada Arab Saudi yang dah meninggal dunia. Fatwa yang agak sederhana jawapan dia. Dia kata faman qalaha la yunkaru alaihi. Siapa yang sebut aqamahallahu wa adamaha, kita tak ingkari dia, maknanya tak salahkan dia. Wa man tarakaha wa la yunkaru alaihi. Dan yang tak sebut pun kita tak ingkarinya. Maknanya dia letak di pertengahan. Tapi yang jelasnya hukum asal ialah balik kepada jawab seperti mana apa yang disebutkan oleh muazzin tu. Jadi bila mana dengar qad qamatis salah, qad qamatis salah, ianya kekal seperti qad qamatis salah juga. Sama dengan lafaz azan ketika subuh ataupun lafaz azan untuk salat fajar, iaitu as-salatu khairum minan naum. Kalau kita buka kitab fiqh, dia akan sebut jawapan dia ialah sadaqta wa barakta. Itu yang banyak dalam kitab fiqh. Tapi yang tepatnya ialah as-salatu khairum minan naum. Sama juga jawapannya yang sama. Walaupun kita macam, kenapa kena jawab sama? Macam kata pun macam tak sinkronis dengan sepatutnya. Sebab jawapan-jawapan ni dia macam adalah hubung ataupun ada kesinambungan dan macam kena. Bila mana Bilal sebut lagu tu qad qamatis salah, maksudnya sudah hampir dengan waktu salat, kita pun jawab aqamahallah, Allah Ta'ala lah yang menjadikan salat ni boleh tertunai, wa adamaha, dan yang menjaganya. Kenalah. Okay. Cuma dari segi asal perkataan itu, ia tidak datang daripada Nabi dari segi perbahasan sanadnya. Okay. Jelas dua amalan yang kedua ni. Kita ambil satu lagi amalan. Okay. Amalan yang ketiga, ini agak panjang sikit perbahasan, kita sebut mana yang sempat lah. Amalan yang ketiga ialah berkopiah ketika bersalat. Kewajipan kena pakai kopiah tutup kepala. Menjadi kebiasaan bahawa masyarakat Muslim akan menutup kepala dengan memakai kopiah atau songkok jika hendak salat. Sebahagian kita menganggap amalan memakai kopiah merupakan satu sunnah dan mempunyai kelebihan dari sudut pahala berbanding mereka yang tidak berkopiah. Kebanyakan orang Melayu, Nusantara, orang-orang di belah benua India pun sama. Maknanya kalau dia tengok kita salat tak pakai kopiah ni lain macam. Bahkan belah India lagi teruk. Kita pergi makam, kawasan kubur tak pakai kopiah pun dia pelik. Saya tahu, saya pernah pergi. Kita tak pakai kopiah. Ada satu orang India, dia bagi sapu tangan putih, suruh ikat di kepala. Pakai. Ada kawan saya dia tak pakai, dia bagi satu kopiah. Kita tengah salat, dia mari pada belakang, dia letaklah kopiah atas kepala. Kopiah wakaf banyak dalam masjid. Dia orang faham lagu tu. Dia orang kebiasaan seperti itu. Benarkah memakai kopiah adalah sunnah dan salat mereka yang berkopiah lebih baik berbanding yang tidak berkopiah? Dari sudut nas Al-Quran dan sunnah, memang tiada apa-apa galakan yang menunjukkan kelebihan memakai kopiah atau menutup kepala. Tetapi sabit bahawa baginda memakai serban di kepala, al-imamah. Kebiasaan masyarakat yang Nabi hidup, mereka menutup kepala. Sebab apa? Sebab yang paling jelas para ulama sebut, ianya ialah adat, dan adat tu kena dengan geografi tempat tu.
Orang kata apa, dia punya sifat muka bumi tempat tu. Okay. Sifat muka bumi tempat tu yang berdebu, yang ada ribut pasir apa semua, jadi mereka akan tutup kepala supaya tak kena debu. Dan mereka akan pakai kain serban yang menutup, kadang-kadang menutup lehernya apa semua. Dan kadang-kadang musim sejuk apa semua, benda tu relevan dengan tempat dia. Adakah pemakaian serban juga merupakan sebahagian daripada sunnah yang disyariatkan? Atau Nabi memakainya sebagai adat ataupun kebiasaan bangsa Arab? Dengan bahasa yang lebih mudah, diandaikan Nabi diutuskan daripada dalam kalangan orang Melayu, mungkinkah baginda akan mengenakan songkok, berbaju Melayu dan berkain pelekat? Ini yang ditimbulkan oleh penulis. Justru hal ini perlu dilihat dari sudut adat dan juga uruf masyarakat setempat. Sekiranya masyarakat menganggap sebagai hiasan ketika hendak menunaikan salat, maka di situ terdapat keperluan untuk kita meraihkannya. Dan hal itu dianggap sebagai termasuk dalam tuntutan umum untuk seseorang itu berhias apabila hendak ke masjid menunaikan salat, sebagaimana yang disebut dalam surah Al-A'raf ayat 31, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Allah Ta'ala kata, wahai anak Adam, pakailah pakaian kamu yang indah bila mana kamu ingin masuk ke masjid, yakni ingin buat ibadat ataupun ingin salat. Jadi ayat tu umum. Kalau kita pakai kepiah kerana itu ialah bahagian daripada pakaian yang sopan, maka dia tak ada masalah. Ayat ini bersifat umum, gesaan agar kita mengenakan pakaian yang kemas ketika hendak ke masjid atau menunaikan salat. Perhiasan yang wajib ialah menutup aurat. Manakala selain itu, ianya perlu dilihat kepada adat setempat dan juga kebiasaan orang ramai. Maksudnya tengok pada keadaan orang ramai. Namun, memakai kopiah atau menutup kepala adalah satu perkara yang perlu diraih dan diambil kira sekiranya masyarakat setempat melihatnya sebagai perhiasan ketika menunaikan salat. Maksudnya kalau masyarakat melihat kalau orang yang semayang tak pakai kopiah, kalau dia musafir, mungkin orang tak berapa pandang sangat, maknanya dia berhenti salat, dia tak pakai kopiah, maknanya benda tu tak menjadi keberatan sangat. Tapi kalau dia orang yang bermukim, orang situ, kalau mari masjid je memang tak pakai kopiah, dia sebahagian orang memandang benda tu macam kurang elok lah, sebab majoriti pakai. Okay. Jadi kita buat kerana meraihkan, kita tidak menyangka lebih pahala kalau buat. Kalau tak pakai tu kurang pahala, itu salah. Yang pastinya pakai kerana menghormati pakaian adat setempat. Benda tu tiada masalah. Dan masyarakat kita memang biasa dengan kopiah, maka kita pakai. Dan kalau kita duduk dalam keadaan orang yang tak pakai, dan orang tu biasa dengan tak pakai, dan orang tak ada apa-apa masalah, tak ada masalah. Benda tu umum sahaja. Tengok pada keadaan. Sebab tu kebiasaan orang Melayu kita memang macam tu. Nak salat dia akan datang dengan baju Melayu, dengan jubah, dengan kain pelekatnya, dengan kopiahnya apa semua. Kebiasaan lagu tu, maka kita buat lagu tu. Tapi kalau orang dah tahu stand kita tak pakai tu orang tak pelik, maka dia tak ada masalah. Dia melihat kepada keperluan, dia tak wajib. Sebab tu kalau kita tengok setiap negara berbeza pakaiannya. Saya pernah jumpa satu kumpulan jemaah tabligh daripada Turki, tak pakai jubah, tak pakai kopiah. Pakai apa? Pakai baju Melayu, baju Melayu dia Melayu tak? Okay. Dia pakai baju kemeja, seluar selek, pakai kod macam pegawai kerajaan. Tapi khuruj di masjid itu 3 hari. Tapi pakai kod lah. Tapi bukan di Malaysia lah, di Jordan. Kita tengok tu macam orang-orang yang kenamaan lah. Tapi dia pakai lagu tu. Dia keluar buat gas pun lagu tu. Okay. Dia tak pakai jubah, tak pakai kurta apa semua tak. Dia pakai, dia kekal. Dan dia orang pergi ijtimak dunia pun, dia orang pakai lagu tu. Sebab pakaian kebiasaan dia orang lagu tu. Cuma kalau kita tengok, kita tak panggil. Ni tabligh ke pegawai Putrajaya ke nak mari semua? Duk pakai punya kemah lagu tu. Okay. Sebab kebiasaan masyarakat dia pakai dengan pakaian seperti itu. Okay. Namun elakkan daripada terlalu diberatkan sehingga dipandang dengan jelingan kepada mereka yang datang bersolat tidak berkopiah, berseluar jeans dan sebagainya. Maknanya benda tu bukan termasuk daripada keutamaan. Tapi kalau di Jordan lah, saya tengok di Jordan datang solat budak-budak muda ni umur belasan, 12, 13 sampai 20-an ni, yang jenis solat di masjid, yang kita panggil geng surau, geng masjid lah, ialah budak-budak muda yang berpakaian dengan pakaian masyarakat dia. Macam kita kan, budak-budak yang main solat ni dia pakai baju Melayu semualah pakaian dia. Tapi di Jordan ni dia pakai seluar jeans. Dia duduk tu, cara dia duduk dalam masjid tu dengan pakaian itu, kalau kita bawa ke Malaysia, orang Malaysia akan kata ni budak nakal. Seluar jeans, pakai baju hoodie macam orang nak main basketball.
dengan ada nombor 69 ke 78 ke kat depan, punca besar. Tapi tolak jadi imam baca Quran okey. Lebih baik daripada yang pakai jubah tu. Kadang-kadang sebab kebiasaan dia gitu, masyarakat dia gitu. Dia ahli masjid. Okay. Jadi itu keadaan masyarakat. Jadi kalau kita biasa dengan lagu tu, maka benda tu tak ada masalah. Tapi kita jangan letakkan sebagai satu prioriti. Macam orang kita bila mana dia salat, dia berhenti di R&R mana, dia kalut nak cari kain pelekat. Dia tak boleh semayang kalau tak jumpa kain pelekat. Dia sebahagian orang. Kan dia dah jadi amalan. Dia panggil mazhab kain pelekat. Seluar dia tak kotor pun, tapi dia nak kena cari kain pelekat. Dan dia macam dia yakinlah dengan kain pelekat masjid yang diwakafkan tu bersih lebih daripada seluar dia. Itu masalah dia. Kita jangan duk yakin sangat kain pelekat wakaf ni kadang-kadang bukan bersih sangat. Kadang-kadang yang tu duk ada najis dah. Seluar kita tak ada najis pun. Tapi kalau kita rasa selesa, itu bab lain. Tapi dia ada orang, dia buat kerana dia rasa benda tu menjadi kalau saya boleh sebutlah macam syarat sah salat. Lagu tu. Benda tu yang tak boleh. Benda tu tak boleh. Sama juga dengan orang perempuan, masyarakat kita ni dia pakai telekung. Orang Terengganu panggil kana. Orang Indonesia panggil mukenah, lebih kurang. Okay. Dia pakai telekung. Okay. Telekung tu ialah umum orang Malaysia, orang perempuan Malaysia kalau maya salat pakai lagu tu. Okay. Tapi di sebahagian negara pemakaian seperti tu tidak disyaratkan. Orang Arab dia datang dengan jubah umum dia dan dia salat seperti biasa. Cuma di Malaysia ni kalau orang perempuan dia datang tak pakai telekung, orang pandang lain macam kalau dia duduk dalam saf tu. Okay. Jadi dia raih, tapi hukum asal tu tak apa pun selagi mana dia menjaga aurat. Okay. Cuma dia jadi banyak lah, masyarakat kita jadi banyak sebab orang perempuan dia dah pakai tudung elok dah. Kalau dia nak berhenti salat, dia akan ada satu beg pula, beg telekung. Sedangkan dia pakai tudung semua elok. Dia boleh salat dengan pakaian dia tu, cuma dia kena tariklah sikit bahagian-bahagian yang unjuran-unjuran yang mudah terbuka tu. Macam di pergelangan tangan apa semua, ataupun kaki yang tak pakai stoking kena pakai stoking. Okay. Cuma kebiasaan masyarakat bila mana nak pergi salat dia pakai telekung. Okay. Jadi kita hormat keadaan masyarakat tu dan kita tidak menjadikan syarat sah kepada salat. Okay. Jadi poin dia ialah tidak menjadi sunnah yang ditetapkan pada ketetapan yang tinggi untuk satu orang tu bila mana dia nak salat dia kena pakai kepiah, tak perlu. Dia pakai bila mana dia rasa nak pakai dan dia tak nak pakai, dia tak pakai. Dan benda tu tiada masalah dan tidak menjadi ketetapan. Sama macam orang-orang negara mana. Kalau tuan-tuan tengok orang Arab dia pakai serban. Serban itu tidak lebih untuk menjadikan dia lebih khusyuk nak salat, tidak. Bahkan saya tengok pakai serban cara orang Arab ni dia agak leceh sikit waktu salat, terutama yang pakai igal warna hitam tu. Okay. Dia tak boleh salat dalam keadaan pakai tu. Dia kena letak igal ke bawah ataupun dia letak ke belakang kepala sebab benda tu akan jatuh waktu dia salat. Bila jatuh, dia jadi kalut nak ambil, nak letak. Tu yang jadi kita akan tengok orang Arab dia semayang macam bukan semayang. Dia macam sibuk. Dia macam banyak pergerakan yang dilakukan. Betul serban tu ke belakang, ke depan, ke atas balik. Okay. Sebab pakaiannya. Tapi pakaian orang Melayu ni dia boleh mengurangkan pergerakan dalam salat. Okay, maknanya kita lebih fokus kepada salat. Jadi kita pakai pakaian tu. Pakaian seperti itu. Okay. Jadi benda tu tiada masalah. Cuma orang Melayu kita ni dia macam pelik . Hatta dulu saya baru-baru balik, saya pakai jubah macam ni. Jubah macam ni dia agak, orang kata apa, agak setengah tempat dia tak pernah tengok. Dia duk ingat kita ni ahli sihir mana mari nak semayang sini. Okay. Sebab dia tak biasa. Okay. Jubah macam ni orang Morocco, Maghribi yang pakai. Okay. Dan orang Maghribi ni memang style jubah dia ada hoodie di belakang. Dia bukan jenis meraihkan orang muda, bukan. Daripada dulu lagi dia orang pakai lagu tu. Kalau tuan-tuan tengok ulama-ulama daripada Maghribi macam tu, tuan-tuan boleh tengok YouTube Dr. Said Kamali, lagi besar hoodie dia. Dia bagi orang Morocco ni lagi besar hoodie, lagi jatuh ke bawah dia punya baju ni, lagi alim orang tu. Itu pakaian ikut darjah kebesaran masing-masing. Dan tuan-tuan akan tengok imam masjid di Maghribi ni dia punya hoodie macam kemoh. Tapi itulah tanda kealiman orang tu di tempat tu. Di tempat kita dia tak ukur lagu tu.
Cuma contoh tak perlu pelik lah, tak perlu pelik. Okay. Cuma saya tak pakai lah yang meleret lagu tu macam orang Zimbabwe apa semua, kita tak pakai. Okay. Cuma nak sebut pada kita, kadang-kadang orang pelik, kadang-kadang, tapi sekarang ni orang dah tak pelik sebab orang boleh akses, orang boleh tengok macam-macam. Okay. Cuma nak sebut pada kita, hoodie di belakang orang Maghribi ni dia berfungsi kadang-kadang tutup kepala, kadang-kadang tuan-tuan akan tengok student-student yang belajar sana dia bubuh kitab belakang ni, kalau yang jenis besar sikit. Ada yang bubuh roti belakang. Pun ada. Maknanya waktu tengah kelas tu dia ambil roti pada belakang ni. Dia jadi macam poket dah belakang. Okay. Cuma nak sebut itu amalan masyarakat, selagi mana dia tidak beri kesan apa-apa, maka kita boleh pakai. Tidak melanggar, tidak buka aurat apa semua. Okay. Jadi berkopiah dalam salat bukan satu keutamaan. Okay. Jadi setakat tu saja 3 amalan kita fokus pada pagi ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.